Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya buat murid-murid yang Ustaz ajar, iaitu kelas 5 Neptun. Okey, baiklah, hari ini insya-Allah Ustaz akan teruskan pengajaran PDPR kita secara online. Yang ini Ustaz akan buat video untuk kamu dapat penerangan tentang pengajaran hari ini. Baiklah, untuk minggu ini, iaitu minggu ketiga, setelah 3 minggu kita PDPR, minggu pertama Ustaz dah bagi surah At-Tin tak silap Ustaz untuk kamu tulis dalam buku tulis. Kemudian pada minggu lepas kita tiada pengajaran kerana cuti sempena Thaipusam, dan pada minggu ini Ustaz akan teruskan pengajaran kita, iaitu bidang ibadah. Tajuk kita pada hari ini ada berkenaan dengan tayamum. Okey, baik, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, tayamum ni sebenarnya adalah alat ganti kepada wuduk. Okey, dan tayamum ni tak boleh sebarang gunalah. Okey, dia ada dalam keadaan tertentu yang Ustaz akan jelaskan nanti. Dan tayamum ni apa? Tayamum ni adalah menyapu debu tanah yang suci. Ingat ya, menyapu debu tanah yang suci. Menyapu debu tanah yang suci. Ustaz lihat semula. Okey, sebelum tu Ustaz lupa pula. Okey, jadi kepada murid-murid yang ada buku teks, okey, yang ada buku teks, dan Ustaz yakin majoriti semua murid ada buku teks. Okey, bolehlah rujuk muka surat 103. Okey, untuk pengajaran kita pada hari ini Ustaz ulang, kepada murid-murid yang ada buku teks Pendidikan Islam tahun 5, boleh buka muka surat 103 untuk pengajaran kita pada hari ini berkenaan dengan tayamum. Okey, jadi Ustaz sambung semula. Maksud tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Okey, baik, Ustaz ulang. Tayamum ni apa maksudnya? Tayamum ni adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Okay, faham tak maksud dia? Maksud dia sebenarnya, tayamum ni sebenarnya ada 2 anggota badan sahaja yang perlu kita gunakan. Dia tidak seperti wuduk. Kalau wuduk ni ada macam-macam anggota, telinga, hidung, kaki, okey, kepala. Tetapi untuk tayamum ni dia hanya guna 2 sahaja anggota badan, iaitu muka dan seterusnya kedua-dua tangan. Okey, tangan kanan, tangan kiri. Itu sahaja. Dan tayamum ni tidak menggunakan air. Okey, dia adalah pengganti, dia akan gunakan debu tanah yang suci. Okey, baik, faham ya? Okey, jadi Ustaz intro sikit tentang pengertian supaya murid-murid boleh tahu pengertian tayamum. Sekurang-kurangnya murid tahu apa tu tayamum. Lepas ni kalau ada orang tanya apa tu tayamum, tayamum ni menyapu debu tanah yang suci. Dia pengganti kepada wuduk. Okey, jadi ingat ya, 2 anggota badan yang tayamum gunakan, iaitu yang pertama muka, yang kedua tangan. Simple saja, 2 ni je. Kalau ada soalan keluar ke dalam peperiksaan atau ujian nanti ataupun kuis, okey, jadi muka dan tapak tangan, muka dan tangan sahaja yang digunakan untuk bertayamum. Okey, baik. Jadi ada firman Allah SWT, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Okey, ni surah Al-Maidah. Okey, kalau kita nak buat kalau tayamum ni datang daripada mana, jadi ada dalilnya, bukan main-main. Okey, kita ni orang Islam ni, kalau kita nak rujuk sesuatu mesti adalah berpandukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta kefahaman para sahabat dan ulama lah. Okey, jadi terjadinya tayamum ni di dalam surah Al-Maidah. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Okey, itu bermulalah apabila kita tiada air. Okey, para sahabat masa tu dah tak ada air. Jadi turunlah ayat ni yang menyatakan bahawa diharuskan menggunakan debu tanah yang suci untuk kita menggantikan
wuduk. Okey. Baik. Jadi buka muka surat sebelahnya pula, muka surat 104. Okey, Ustaz teruskan dengan rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun ni apa? Rukun ni adalah orang kata langkah-langkah yang perlu kita buat semasa bertayamum. Kita tak boleh nak melangkau daripada langkah-langkah yang sepatutnya. Contohnya sepatutnya kita niat dulu, tiba-tiba masa kita nak tayamum kita terus menyapu kedua-dua tangan. Okey, jadi itu salah lah. Jadi rukun ni kita perlu tahu supaya kita tahu step-step dia. Okey, kita tahu langkah-langkah apa yang perlu buat semasa kita nak bertayamum ni. Okey, jadi yang pertama berniat. Kalau kamu tak hafal niat dia tu, nawaitu tayammumil istibahati fardis salati lillahi ta'ala tu, okey, jangan risau. Kamu niat sahaja dalam hati, dalam bahasa Melayu, aku nak berniat ni, nak bertayamum ni kerana Allah SWT. InsyaAllah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bab-bab niat ni dia ada perbezaan pendapat dan kedua-duanya boleh diterima. Okey, kalau kamu nak tetapkan niat ke nak baca macam tu pun, ataupun ada orang dia tak tahu niat tapi dia nak buat. Takkanlah tiba-tiba dia tak hafal niat tu, nawaitu tayammumi tu, tiba-tiba dia terus tak nak buat kan. Itu satu kesalahan lah. Niat ni cukup dia hanya sekadar dalam hati kita, yang terdetik di hati kita, itulah niat kita. Okey. Dan yang kedua, step yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke muka. Okey, ingat menyapu debu tanah suci ke muka. Okey, itu yang kedua ni lah. Yang ketiganya, menyapu debu tanah yang suci tu ke tangan kita. Okey, ke tangan kita, ke dua-dua tangan lah hingga ke siku macam kita ambil wuduk tu. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ni ikut urutan. Macam Ustaz cakap tadi lah, tak boleh nak buat tangan dulu baru muka. Salah. Okey, dan boleh jadi tak sah. Bila tak sah tu maksudnya kita ambil pun, kita solat pun, maka solat kita pun jadi tak sah lah. Sebab bermula daripada kita ambil tayamum tu tak betul, maka solat pun jadi tak sah. Okey, jadi habis tentang rukun. Ada 4 tu saja. Niat. Okey, yang kedua Ustaz ulang. Yang pertama niat, yang kedua menyapu debu tanah ke muka, yang ketiga menyapu debu tanah ke dua-dua tangan hingga ke siku lah. Okey, last sekali tertib. Okey, tertib ni ikut urutan. Sebenarnya 3 je lah. Tertib tu pun kalau kamu tak ingat pun tak apa. Maksud Ustaz tak ingat dari segi ni lah. Kalau kamu nak hafal kan tertib tak ada. Tapi kalau kita nak buat 3 tu je. Niat, menyapu debu tanah ke muka, lepas tu ke tangan, kedua-dua tangan. Okey, lepas tu mesti ikut urutan semuanya. Okey, jadi seterusnya kita masuk kepada sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat ni maksudnya kalau kamu buat, kamu dapat pahala lah. Tak buat, tak adalah berdosa, cuma tak dapat pahala. Okey, yang pertama membaca basmalah. Basmalah tu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak buat sesuatu, kita baca basmalah. Termasuklah dengan tayamum ni. Yang kedua, okey, jangan lupa tengok muka surat 104 ni. Okey, untuk semua, masuk Ustaz kamu tengok Ustaz buat video ni, kamu juga dalam masa yang sama tengok buku teks tu. Okey, supaya kamu faham apa yang Ustaz ajarkan ni. Maksudnya ada rujukan. Bila ada rujukan, senanglah. Oh, betul lah Ustaz cek dalam buku teks ni sama yang kamu tengah tengok dia. Yang kamu dengar ni sama yang dalam buku teks ni, apa penerangan dia. Okey. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Sunnah ni menyapu muka daripada atas ke bawah. Okey. Okey, menipiskan debu pada tapak tangan. Okey, bila dah selesai tu, kita kena nipiskan debu. Okey, yang keempat, antara sunnah lain merenggangkan jari. Ketiga, menepuk debu. Okey, kalau kita nak buat tu, kita kena renggangkan jari. Kalau nak rapatkan tak ada masalah, ni sunnah. Tapi kita nak dapatkan debu tu sampai ke tapak tangan kita, kita kena renggangkan kita punya tu pahu, tekuk ke bawah. Itu sunnah dia. Okey, yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Ini paling baik lah. Okey, apa-apa kita buat, kita mesti mendahulukan kanan dulu daripada kiri, kecuali kalau kita masuk tandas. Masuk tandas, kita mesti masuk guna kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan menghadap kiblat. Nombor 6, menghadap kiblat. Itu sunnah-sunnahnya. Lebih baik kalau kita nak buat sesuatu tu perlu menghadap kiblat. Yang terakhir, nombor 7, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Jadi doa wuduk ni, doa tayamum ni, selepas kita ambil wuduk kan, kita ada baca doa sama juga macam tayamum pun. Walaupun kita guna debu, kita gunakan doa yang sama
apabila kita mengambil wuduk tadi. Selesai dia ambil wuduk, kita doa, sama juga tayamum. Okey, jadi itu sunnah-sunnah dia. Okey, jadi harap kamu fahamlah sunat-sunat tayamum tadi, rukun tayamum, sunat tayamum. Dan kita masuk yang terakhir. Okey, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang ni Ustaz nak cakap daripada awal tadi. Apa sebab-sebabnya agak-agaknya yang menyebabkan tayamum ni kita perlu buat. Okey, kalau tak ada sebab-sebab ni, okey, jadi kita tak boleh nak buat-buat saja tayamum. Tayamum ni ada sebab saja. Okey, dia pengganti saja kepada wuduk akibat beberapa perkara. Okey, ada 5 perkara kat sini. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencari dia. Contoh, kita dah usaha dah cari air tu, tapi kita tak jumpa. Okey, kita dah usaha cari, kita pergi masuk hutan. Contoh kan, kita pergi camp apa, kita nak cari air tapi tak jumpa. Tapi masa tu dah waktu solat. Jadi, kita diharuskan untuk bertayamum. Okey, ini adalah rukhsah iaitu keringanan yang Allah berikan kepada manusia lah untuk beribadah kepada Allah SWT. Rukhsah tu keringanan. Okey. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan dirinya dan ternakannya. Okey, contohnya ada satu orang tu dia bela kambing lah. Dia bela kambing. Lepas tu masa tu musim kemarau. Okey, tiba-tiba dia ada air. Air dia dalam satu tong besar. Okey kan? Tetapi air tu sebenarnya cukup untuk diri dia, keluarga dia dan ternakan dia. Kalau contohnya air tu dihabiskan untuk digunakan banyak kan, untuk nak mengambil wuduk banyak kali kan, kita ada solat fardu 5 kali, itu belum lagi solat sunat dan sebagainya. Okey, jadi dia takut habis. Lepas tu dia nak bagi tenakan dia lagi, nak minum apa kan nanti. Jadi walaupun dia ada air, tetapi air dia cukup untuk tenakan dan dia punya keperluan diri sendiri dan keluarga dia. Jadi dia pun boleh bertayamum. Okey, diharuskan bertayamum. Okey, yang ketiga, apa sebab dia kita boleh bertayamum ni? Jarak tempat ada air terlalu jauh. Okey, yang mungkin kita tahu ada suatu tempat tu kita nak pergi tu jauh. Macam mana kita nak ambil air kan? Jadi kita diharuskan bertayamum. Contohnya lah, kita kat Kelang ni cuma contoh tak ada air. Lepas tu kemarau lah tiba-tiba kan, air tak ada dan sebagainya. Lepas tu kita tahu kat daerah yang terdekat kita Shah Alam. Okey, kita nak pergi Shah Alam tu terlalu jauh. Okey, kalau kita naik kereta mungkinlah cepat kan, tapi bagi kita ni dia agak menyusahkan. Sebab apa? Dia jauh. Dia bukannya macam contohnya Kampung Delik dengan Sungai Sirih. Sungai Sirih dengan Kampung Raja Uda, itu lebih kurang dekat lah kan. Tapi bila dah rentas daerah ni, macam PKP pula kan. Jadi dia ada menyebabkan kita boleh bertayamum. Okey. Nombor 4, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey, contohlah kita masuk dalam hutan kan, ataupun ini mungkin peperangan ke apa, kita nak pergi suatu tempat tu, tempat kita yang duduk ni tak ada air. Lepas tu tempat yang kita nak masuk ke tempat tu dia ada air tetapi ada musuh pula, ataupun ada binatang buas dan sebagainya. Jadi kita rasa takut nak pergi tempat situ. Bila kita masuk besar kita kan, mungkin kita akan dibunuh, mungkin kita akan dimakan haiwan buas dan sebagainya. Jadi yang itu pun tak mengapa, kita boleh disunahkan bertayamum. Okey. Sakit pun sama juga. Okey, contohnya aksiden berbalut kan. Jadi kita sapu je debu tanah tu ke kita punya tangan dan muka. Okey, diharuskan. Okey, kalau kamu tengok kan ada orang aksiden kan bersimin-simin, waktu tu lah dia boleh bertayamum. Okey. Nombor 5, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okey, ada ketiganya memang. Kalau terlampau sejuk sangat, okey, mungkin ada di negara tertentu dan kita punya beberapa tempat pun di Malaysia ni, contohnya Cameron Highland ke kan. Kalau kita rasa nak sentuh air pun kita terasa sejuk sangat. Dan ada orang memang dia tak boleh, dia akan jadi lain. Bila dia terasa sejuk sangat tu, dia jadi lain. Jadi dalam keadaan ni diharuskan juga bertayamum. Boleh bertayamum sebab cuaca, sebab dia sampai, sebab dia memudaratkan contohnya memberikan kesihatan dia jadi lebih lesu dan sebagainya bila terkena air sebab sejuk sangat. Okey, ini dalam keadaan tertentu. Tapi kalau boleh lagi, mampu lagi nak buka air tu nak ambil, boleh je teruskan. Okey. Jadi dan yang terakhir,
macam mana kita nak bertayamum ni. Okey, Ustaz tak ada alatnya, tetapi Ustaz cuma guna manual saja, macam contoh untuk supaya faham. Okey, yang pertama, okey, so, kita nak buat bertayamum ni, okey, kita ambil contohlah ada debu kat sebelah kanan Ustaz ni. Okey, Ustaz tekuk dia, kemudian Ustaz tak terus sapu ke muka tau. Kita kena nipiskan dulu. Buat macam ni, nipiskan kemudian sapulah daripada atas sampai ke bawah. Kemudian buat apa? Jangan terus tekuk tau. Kita kena buang dulu debu dia, sebab ni mustakmal yang dah digunakan. Okay, kita tekap lagi, kemudian barulah kita ambil tangan kiri ni, tarik tangan bawah tangan kanan ni. Okey, kemudian pusingkan. Okey, lepas tu ambil tangan kanan ni pula. Okey, naik. Okey, pusingkan. Okey, lepas tu baru habis. Nampak kan? Macam mana cara proses dia? Mesti nipiskan, mesti buang dulu debu bila dah nak buat step yang seterusnya. Okey, kemudian okey, simple kan? Okey, simple sebenarnya. Cuma kita sebab tak alami, lepas ni kalau murid-murid alami benda macam ni, murid-murid boleh amalkan. Macam Ustaz cakap tadi, 5 faktor tadilah. Lepas ni contoh pergi hutan, Ustaz ada ajar lah, mak. Kalau kita tak ada air, kita boleh bertayamum macam mana? Kamu buat macam Ustaz ajarkan tadi. Sebenarnya simple, kita tak perlu nak menyusahkan. Okey, itu saja pengajaran daripada Ustaz. Untuk latihan tayamum ni, okey. Jadi sebenarnya Ustaz tak buat latihan lagi. Ustaz nak suruh kamu salin dahulu muka surat 103. Nanti kamu tengok buku teks pendidikan Islam masing-masing. Surat 103 salin pengertian. Okey, salin pengertian saja. Okey, muka surat 104 salin rukun tayamum, sunat tayamum dan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Ustaz ulang, nanti kamu salin apa? Salin dalam buku tulis. Yang pertama, pengertian tayamum. Okey, muka surat 103. Kemudian salin muka surat 104, salin rukun tayamum, sunat tayamum dan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, kalau dekat handphone Ustaz ni, ni. Okey, pengertian. Okey, ni buku surat. Nampak tak? Okey, tak apalah, tak nampak sangat kan? Okey, ni. Tak nampak bercahaya. Okey, tak apa. Jadi kamu salin apa yang Ustaz arahkan tadi. Okey, itu sajalah daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi pengajaran PDPR pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.